Malaysia mencatatkan kes jumlah harian tertinggi COVID-19 dengan pertambahan sebanyak 1,884 kes yang dilaporkan semalam. Dan daripada jumlah itu, 1,882 merupakan penularan dalam negara, selebihnya merupakan kes import. Dan 3 negeri menyumbangkan angka tertinggi termasuk Selangor yang melaporkan 1,203 kes baru, iaitu mewakili 63.9% daripada keseluruhan kes pada hari Isnin. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian menerusi Skype ketika ini Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Beliau merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hakim. Datuk, kita ingin memahami peningkatan kes di Selangor ini, khususnya membabitkan kluster tempat kerja dan juga penempatan pekerja asing, di mana kalau kita lihat 1,200 kes yang disumbangkan itu daripada asrama ataupun kilang pekerja. Soalannya, wajarkah kita melakukan swab test ataupun saringan yang diwajibkan ke atas semua pekerja asing ni, dan apakah langkah seterusnya? Ya, kalau kita tengok trend sama dengan yang peringkat awal dulu dan sekarang ni, kebanyakan kes tu ialah datang daripada tempat kerja, sama ada di kilang ataupun di tapak pembinaan ataupun kongsi. Jadi memanglah saya ingat kerajaan pun dulu pun telah menasihatkan majikan-majikan supaya melakukan ujian screening sebelum pekerja itu masuk ke dalam tempat kerja lah. Tambahan lagi kalau kita tengok kes yang tinggi di kluster teratai yang datang daripada factory, dan dia mempunyai banyak premis-premis lain dan ramai pekerja, jadi sudah semestinya lah satu cara untuk mengekang penularan ini ialah dengan cara screening dan juga isolation pekerja-pekerja yang terbabit lah. Ya, betul. Datuk, dalam masa sama, bagaimana kita ingin melihat ataupun memastikan bahawa SOP terutamanya dalam kalangan pekerja asing ataupun asrama penempatan pekerja ini dapat dipatuhi? Ya, dia ada beberapa perkara lah. Kalau sebab selalunya kalau factory yang besar ni, satu mereka mempunyai penempatan sama ada segi asrama ataupun di rumah sewa. Jadi sekarang majikan ataupun pihak berkuasa mestilah menempatkan penguatkuasa atau pegawai yang betul-betul menyelia mereka ni betul-betul diisolate dan tidak bercampur dengan pekerja-pekerja lain ataupun dengan masyarakat. Yang kedua, mereka memastikan bahawa mereka ni melakukan saringan dan juga isolation lah. Mesti benda ni pernah dibuat di setengah-setengah tempat, dan juga kalau kita tengok di Singapura ya, mengadakan satu penempatan, mengadakan satu servis perkhidmatan dan sebagainya yang khusus untuk factory yang beginilah. Ya. Datuk, dalam masa sama, bagaimana kita boleh pastikan, adakah kita perlu merasa gusar dan bimbang dengan angka ini, angka jangkitan COVID-19 seperti yang dilaporkan semalam, melibatkan pekerja asing dan juga penempatan asrama pekerja ini? Ya, satu kita risau sikitlah, tetapi kita harap pihak berkuasa mengambil langkah yang tegas iaitu di factory itu sama ada mengadukan Temco, PKPD dan sebagainya supaya mereka tidak keluar bekerja di dalam factory, dan yang kedua tidak pergi kepada komuniti. Jadi kalau kita tengok sekarang ni jangkitan komuniti itu kurang, jadi saya rasakan dalam masyarakat kita tak terlalu risau, tapi kita berharap supaya pihak berkuasa dan factory ataupun kilang betul-betul lah melaksanakan dan memantau SOP mereka. Ya. Doktor, kita selalu maklum bahawa kalau di tempat kerja di pihak swasta ataupun di pejabat-pejabat awam mengadakan jarak fizikal ataupun melakukan sistem penggiliran antara pekerja bagi memastikan jumlah pekerja di sebuah premis itu tidak terlalu penuh ataupun sesak, crowded. Tapi apabila ia melibatkan penempatan asrama pekerja yang kita sebut maklum keadaannya tidaklah sesempurna kediaman yang biasa kebanyakan kita duduki, bagaimana ini dapat diperbaiki dalam usaha kita untuk mengekang jangkitan COVID-19 ini dapat terus merebak? Kerana apa yang berlaku terhadap kaki tangan ataupun asrama pekerja syarikat sarung tangan getah itu merupakan salah satu contoh kes yang mungkin boleh berulang di masa hadapan.
Ya, betul. Inilah yang katakan dia punya kita punya kelemahan lah di dalam pengurusan pekerja asing di asrama ataupun di penempatan. Mungkin di setengah-setengah syarikat yang besar mereka mempunyai sistem asrama yang terkawal. Tetapi kalau kita lihat macam beberapa factory lain seperti yang kes ini, penempatan itu agak sukar. Jadi pihak berkuasa mesti berbincang dengan majikan. Kita ada akta minimum standard perumahan. Yang kedua, mesti selalu dipantau dan melantiklah pegawai khas ataupun staf khas untuk memantau. Kerana inilah, kalau kita tak dapat pantau, maka akan berlaku kes, maka lebih keadaan ekonomi akan lebih teruk lagi lah. Sebab mereka tak boleh bekerja. Ya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, bercakap ataupun berkongsi mengenai kluster tempat kerja dan juga kluster yang membabitkan pendapatan pekerja asing. Terima kasih Datuk Doktor di atas perkongsian itu tadi.